Setiap tahun, Hari Kesihatan Mental Sedunia disambut pada 10 Oktober di seluruh dunia sebagai inisiatif untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kesihatan mental. Sambutan ini bertujuan menggalakkan perbincangan terbuka mengenai kesihatan mental serta mengurangkan stigma dalam kalangan masyarakat. Di Brunei, penduduk amat beruntung dengan adanya kepimpinan dan keprihatinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang sentiasa mengutamakan isu kesihatan mental. Pada tahun ini, tema sambutan ialah sudah tiba masanya untuk mengutamakan kesihatan mental di tempat kerja. Tema ini dipilih untuk menekankan kepentingan mewujudkan persekitaran kerja yang selamat dan sihat sebagai faktor perlindungan terhadap kesihatan mental. Keadaan yang tidak sihat di tempat kerja seperti stigma, diskriminasi dan pendedahan kepada risiko seperti gangguan boleh menjejaskan kesihatan mental, menurunkan kualiti hidup serta mengakibatkan kurangnya penyertaan atau produktiviti pekerja. Oleh itu, usaha yang bersepadu perlu diambil untuk memastikan kesihatan mental pekerja diutamakan dan dilindungi. Sementara itu, Kementerian Kesihatan melalui usaha bersama Jabatan Perkhidmatan Psikiatri, Perkhidmatan Psikologi Klinikal dan Masyarakat serta Pusat Promosi Kesihatan telah mengambil inisiatif untuk mengadakan pelbagai jerayawara merentas semua kementerian di negara Brunei Darussalam sepanjang tahun. Usaha ini bermula sejak sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia tahun lepas dengan tujuan untuk memberi peluang kepada perbincangan terbuka mengenai kesihatan mental serta mengurangkan stigma dalam kalangan pekerja. Selain itu, Kementerian Hal Ehwal Agama turut bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan dalam memperkasakan rawatan bersepadu bagi menangani masalah kesihatan mental secara menyeluruh. Di samping itu, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa turut mengambil langkah untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kesihatan mental dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi melalui program Mind to Heart 2.0. Program ini dianjurkan oleh Unit Perkhidmatan Kaunseling, Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan Rakan Umat Unisa bersempena sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2024 di Dewan Auditorium Unisa. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang bulan Oktober termasuk pameran kesihatan, forum kesihatan mental dan terapi self-care bagi memperkasa kesedaran dan penjagaan kesihatan mental di kalangan pelajar. Antara tujuan Mind to Heart 2.0 ini dijalankan sudah setentunya untuk meningkatkan kesedaran warga Unisa dan juga orang awam tentang pentingnya menjaga kesihatan mental dan seterusnya untuk menghapus stigma serta memperbaiki persepsi masyarakat terhadap kesihatan mental. Jadi insyaAllah ada banyak program yang diadakan seperti pameran kesihatan mental, bazar, forum dan walkathon. Jadi pameran kesihatan mental itu sendiri turut melibatkan daripada jabatan-jabatan seperti Jabatan Pembangunan Masyarakat, Jabatan Pengajian Islam, Pusat Promosi Kesihatan, Perkhidmatan Psikiatri, Cure Heart, Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga, Empoweria, Royal Brunei Airlines, Nukra, Al-Hufaz Leaders dan Clarity Senin Berhad. Unit Perkhidmatan Kaunseling Pejabat Hal Ehwal Pelajar Unisa telah menubuhkan satu kumpulan yang terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi Unisa terlatih dalam bidang kaunseling dikenali sebagai Rakan Umat yang membawa maksud untukmu amalan terpuji. Kumpulan ini berperanan sebagai rakan yang peka terhadap perasaan orang lain dan keadaan sekeliling serta berfungsi
sebagai saluran tidak formal untuk mencurahkan perasaan. Mereka juga bertindak sebagai penggerak perubahan perlakuan dan menjadi role model kepada mahasiswa dan mahasiswi UNISA dengan mengutamakan kesejahteraan diri serta memahami batasan diri dalam membantu orang lain. Rakan Umat UNISA merupakan satu kumpulan mahasiswa-mahasiswi yang telah dilantik dalam bidang asas kaunseling dan komunikasi serta berfungsi sebagai seorang pembimbing yang berkesan kepada rakan siswa, terutama kepada mereka yang memerlukan pertolongan dalam menghadapi cabaran peribadi, akademik dan disiplin. Secara ringkasnya, Cikgu Ali Yusrinya macam PRS tapi level-level universiti. Jadi harapan kami semoga dengan adanya program macam ini dapat meningkatkan lagi kesedaran orang ramai tentang betapa pentingnya menjaga kesihatan mental, bukan sahaja untuk student tapi untuk orang ramai secara umumnya lah. Jadi insyaAllah mungkin nanti insyaAllah kami akan membuat program yang macam ni juga, tapi sasarannya bukan sahaja kepada warga UNISA tapi kepada cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar di peringkat sekolah rendah dan menengah insyaAllah. Dan Alhamdulillah kami telah menerima tawaran untuk membuat kolaborasi pada tahun depan lah sudah. Jadi insyaAllah semoga dipermudahkan semuanya. Antara agensi yang turut terlibat dalam menjayakan pameran kesihatan mental termasuk bahagian kesihatan mental dari Pusat Promosi Kesihatan, Perkhidmatan Psikiatri dari Kementerian Kesihatan, Jabatan Pembangunan Masyarakat dari Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta Jabatan Pengajian Islam dan bahagian Khidmat Nasihat Keluarga dari Kementerian Hal Ehwal Agama KHU. Selain itu, Unit Counselling Royal Brunei Airlines, Al-Hufaz Management, Nukra Quranic Learning Centre, Kiohat dan Clarity Sendirian Berhad dan Emporia Counselling and Consultancy turut menyertai pameran ini, menunjukkan komitmen pelbagai pihak dalam meningkatkan kesedaran dan sokongan terhadap kesihatan mental. Alhamdulillah, semenjak kaunseling diperkenalkan di Syarikat Penerbangan di Raja Brunei, kami telah banyak membantu ataupun membuat tentang kepentingan kesihatan mental itu sendiri. Terutama sekali kami juga banyak membuat program-program yang menjurus kepada kesihatan mental, terutamanya memberi taklimat kepada kaki tangan syarikat tentang kepentingan penjagaan kesihatan mental dan teknik-teknik yang boleh digunakan semasa menghadapi tekanan-tekanan di tempat kerja. Dengan tema tajuk pada tahun ini iaitu kepentingan kesihatan mental di tempat kerja adalah penting. Dan kami juga ada membuat ujian-ujian psikologi bagi para kaki tangan dan Alhamdulillah kami mengutamakan masa ini apa yang kan perancangan yang berterusan kami buat mengutamakan keharmonian di dalam satu syarikat itu. Because bagi pandangan kami lah, dengan adanya keharmonian di dalam section ataupun jabatan-jabatan itu, maka kesihatan mental itu orang pun macam nyaman kan bekerja. Bayangkan saja kita ni bekerja sehari melihat wajah semua kawan kita ni 8 jam sehari. Bayangkan kadang-kadang memang adalah persengketaan, memang ada, tapi dalam orang tu kepentingan penjagaan kesihatan kami mengutamakan saling memahami. Sebab itu program-program seperti team building, penjagaan kesihatan mental sentiasa kami anjurkan untuk para kaki tangan ini. Maka dengan cara macam ini, alhamdulillah keharmonian di dalam environment tempat kerja itu bagi kami satu kepentingan, because ia satu kualiti. Macam apatah lagi macam kami sebagai syarikat ini, kesihatan mental itu adalah kualiti bagi meningkatkan produktiviti kaki tangan ataupun syarikat itu sendiri. Pada tahun 2021 iaitu pada orang zaman-zaman COVID itulah Jabatan Pengajian Islam mempunyai inisiatif untuk supaya orang ramai ataupun orang-orang yang di bawah kawalan Jabatan Pengajian Islam itu mempunyai akses untuk menghubungi kami. So wujudlah satu talian yang dinamakan talian Syifa. Talian Syifa itu di mana dia boleh
menghubungi kami melalui telefon, message ataupun melalui talian WhatsApp. So itu untuk membantu orang ramai ataupun orang-orang yang di bawah kawalan Jabatan Pengajian Islam itu supaya dapat sama-sama bershare apa yang dia alami. So kami dapat menolong jual lah macam tu. Kita ni semua maklum antara punca-punca orang kesihatan mental ini terganggu adalah disebabkan kadang-kadang di tempat kerja itu sendiri mempunyai orang aura yang kadang-kadang indah positif. Lepas tu kadang-kadang tani ada mengalami ataupun mempunyai seorang ketua yang indah open up untuk bekerjanya. And then lepas tu kadang-kadang juga orang ketani terlalu takut untuk bershare macam apa yang tani rasa di tempat kerja. Jadi macam kami itu kira menolong, cara kami menolong ialah kalau melalui talian Syifa tu kan, kami indah akan mendisclose ataupun kami indah akan menyebarkan siapa yang bershare apa-apa saja dengan kami. So di sana kami membagi nasihatlah untuk membantu sama-sama membendung supaya orang kuranglah tekanan di tempat kerja. Okey, seperti yang kita ni tahu pada hari ini kan ia punya slogannya Mind to Heart. Maksudnya berkaitan dengan kita ni punya kesihatan mental, okey. Kesihatan mental ni memang sangat penting walaupun di mana-mana saja di dalam kehidupan seharian kita ni, seperti di tempat kerja, di rumah apa, dan memandangkan kami ni fokus kepada keluarga. So ada yang bertanya, ada apa kaitannya dengan mental health ni dengan keluarga? Okay, especially dalam waktu tadi bekerja, mental health ni adalah seperti fokus utama seperti kalau kita ni dalam organ badan lah. Tadi selalu fikirkan jantung. Tapi sebenarnya minda kita ni pun kita ni kena jaga. Sebab minda dan fizikal berkaitan. Apabila minda kita ni sudah bercelaru, ia akan merosakkan organ kita ni juga. Dia jadi lemah, dia jadi kusut. Okay, kalau dari segi macam pekerjaan lah, kan kami ni bahagian runding cara. Ya, ada kadang-kadang yang berdatangan ni fikiran diorang kusut. Ustazahnya apa yang patut ku buat, macam mana caranya apa. So apa yang kami buat, kami cuba membuka minda diorang. Ya, mengguide diorang. Indah kan bagi jawapan taruh sama macam spoon feed lah. Indah bukan lah. Kami mengguide diorang. Tapi dalam masa yang sama juga menjalankan terapi. Sebagai contoh, kalau saya ada sesi saya, kadang-kadang saya menjalankan zikir terapi apa. So dalam zikir terapi tu, kita pun faham je dalam zikir ni, ia sebenarnya menenangkan fikiran kita ni, minda kita ni. Ya, that's why saya kata mental health ni sangat penting lah, especially dalam waktu kerja. Kalau dari segi dalam pekerjaan lah, kenapa kita ni menjaga mental health kita ni dalam pekerjaan? Kenapa nah? Pasal apabila kita ni fokus on mental health kita ni, pekerjaan itu akan menjadi lebih baik. Kita ni menjalankan kerja dengan baik. Bila datang bekerja tu punya orang nyaman rasanya. So apabila bangun pagi itunya, aku mau bekerja, aku mau berjumpa dengan orang. So become our support system. Pusat Promosi Kesihatan ingin meningkatkan pengetahuan dan kefahaman lah kepada orang ramai yang datang di pameran Universiti Islam Sultan Sharif Alia ni sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia. Kesihatan mental perlu diambil perhatian disebabkan terdapat stigma dan diskriminasi lah daripada orang kita ni sendiri. Dan kita perlu menormalisasikan kesihatan mental ni semana kita menganggap pentingnya kesihatan fizikal itu. Terdapat banyak jenis tanda-tanda kesihatan mental itu. Boleh contohnya seperti stres dan juga uri lah. Dan apabila ia indah ditangani, ia boleh mengganggu mood, fikiran dan aktiviti seharian kita ni. Selain itu, sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia 2024, forum bertajuk Tapau, Tugas Apapun Anak Utamakan, diadakan sebagai sebahagian daripada program Mind to Heart kali ini. Forum ini menampilkan ahli panel yang terdiri daripada Awang Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafur, Ketua Bahagian Kaunseling Kementerian Pendidikan, dan Lieutenant Bersara Dini bin Haji Karim, Kaunselor Royal Brunei dan Presiden PK Brunei Darussalam. Antara isu yang dibincangkan dalam forum tersebut adalah mengenai pengaruh kesihatan mental seseorang yang dipengaruhi oleh keadaan sekeliling, terutamanya jika berada dalam lingkungan keluarga yang tidak memberikan sokongan positif, iaitu toksik.
Selain itu, forum juga membincangkan kepentingan pembahagian antara kerja dan keluarga serta cara-cara untuk menangani situasi keluarga yang toksik. Para panel turut menyentuh perbezaan pendekatan dalam mendidik anak pada zaman dahulu berbanding era digital yang pesat berkembang serta cabaran-cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa dalam konteks semasa. Jadi fokuslah cermin persoalan yang ini memang bertepatan dengan sikap ikhtiati manusia itu sendiri dan sebagai seorang ibu bapa itu adalah maukan anak itu berjaya atau tertakluk kepada pendidikan daripada ibu bapa dan persekitaran sekeliling yang menentukan macam mana jadinya anak ini. Kesihatan mental secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk memelihara kemaslahatan yang berkaitan dengan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini kerana agama sendiri menuntut umatnya untuk sentiasa menjaga dan mengekalkan tahap kesihatan yang baik, sama ada dari aspek fizikal, mental, sosial atau spiritual. Dalam Islam, tujuan utama kehadirannya adalah untuk memelihara 5 aspek ini, iaitu agama, jiwa, akal, kesihatan dan harta benda umat manusia. Oleh itu, rawatan dan penjagaan kesihatan mental adalah sebahagian daripada usaha untuk memelihara salah satu atau beberapa daripada 5 perkara yang dituntut oleh maqasid syariah agar terpelihara dengan baik. Sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia tahun ini, Kementerian Kesihatan menyeru setiap individu untuk bertindak sekarang dan mengambil tanggungjawab terhadap kesihatan mental masing-masing. Melalui usaha yang berterusan, kerjasama dari semua pihak dan campur tangan berasaskan bukti di tempat kerja, setiap pekerja berpeluang untuk berkembang maju di tempat kerja dan dalam kehidupan mereka. Kesihatan mental yang baik adalah aset berharga bukan sahaja untuk individu tetapi juga untuk keluarga dan masyarakat secara keseluruhan dalam mencapai matlamat Wawasan Brunei 2035. Oleh itu, kesedaran dan penjagaan kesihatan mental perlu dipupuk di semua lapisan masyarakat untuk kesejahteraan yang menyeluruh.